Tuan Pengurusi, Barisan Ahli Jawatan Kuasa yang saya hormati, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala melakukan solat subuh secara berjemaah. Alhamdulillah kita juga berterima kasih, bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan nikmat sebuah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada hari ini, tuan-tuan. Yang mana, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan umur yang panjang dalam pada mana untuk kita meneruskan sebuah kehidupan kita ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan menuntun hati kita, diri kita untuk terus berada di atas satu platform, satu landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya adalah satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi satu definisi kategori manusia yang bijaksana. Hadis ini saya jumpa dengan dua riwayat. Satu riwayat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dan satu lagi hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengenai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana manusia yang dikategorikan ataupun didefinisikan sebagai manusia yang bijaksana itu bagaimana. Cumanya beza di antara dua hadis ini, dalam hadis Shaddad bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ataupun memberi definisi bagaimana yang diartikan manusia yang bijaksana dan manusia yang ajiz. Ajiz ini dalam bahasa Akyas, nah, maka saya lebih suka menggunakan definisi bila mana kata lawan bagi pandai adalah bodoh. Jelas? Dalam definisi, dalam hadis Shaddad bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi definisi ataupun menceritakan bagaimanakah sifat, bagaimanakah definisi orang yang cerdik, orang yang pandai dan juga orang yang bodoh. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi definisi bagaimana orang yang cerdik saja. Nah, Nabi tak ceritakan dalam hadis Ibnu Umar bagaimana definisi orang yang bodoh. Nah, mantuk yang berbeza tapi mafhum yang sama. Nah, hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 faqama rajulun minal ansar. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar kata apa? Satu hari, satu ketika, aku bersama dengan satu rombongan, satu kumpulan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu berjumlah 10 orang. Yang mana sahabat yang bersama dengan aku pada ketika itu adalah golongan Ansar, iaitu Ahlul Madinah. Nah,
datang nak pergi jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampainya kami, rombongan kami itu di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama rajulun minal ansar. Maka salah seorang sahabat daripada rombongan kami itu bangkit bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzamun nas. Wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku ya Rasulullah, ceritakan kepada kami ya Rasulullah, bagaimana definisi ataupun pengertian orang yang diklasifikasikan sebagai manusia yang bijaksana tu bagaimana ya Rasulullah? Yang cerdik pandai, yang intelijen tu bagaimana ya Rasulullah? Khabarkan kepada kami ya Rasulullah. Dan juga ya Rasulullah, bagi tahu kepada kami, khabarkan kepada kami ya Rasulullah, siapakah manusia yang mempunyai ciri-ciri ataupun sifat hati-hati dalam diri mereka. Contohnya hari ini, saya nak isi air dalam cawan. Saya pun tuang air dalam cawan. Ketika mana saya tuang air dalam cawan tadi, saya hadirkan sifat hati-hati. Mana? Saya hadirkan sifat hati-hati ketika mana tuang air dalam cawan tadi. Kerana apa? Untuk menyempurnakan matlamat saya, masukkan air dalam gelas tanpa tumpahkan air. Jelas? Contoh yang lain. Kita nak lintas jalan. Nak lintas jalan. Kita pandang kiri, pandang kanan. Pandang kiri, pandang kanan itulah yang tuan-tuan hadirkan sifat hati-hati ketika mana lintas jalan. Kerana apa? Matlamat kita nak lintas jalan dengan selamat. Sekiranya tuan-tuan lintas jalan tanpa menghadirkan sifat hati-hati pada ketika itu, keberangkalian akan berlaku kemalangan dan matlamat untuk melintas jalan dengan selamat tidak akan tercapai. Jelas? Maka di sini sahabat Nabi tanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang mana mempunyai sifat hati-hati dalam kehidupan dia di atas muka bumi Allah ini, yang mana dengan kehidupan dia ini akan membawa sebuah kejayaan bila mana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak?" Jelas? Baik. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil mauti ulaika humul akyasu." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang bijaksana itu adalah yang pertama, sifat dia adalah aktsaruhum dzikran lil mauti. Nah, kita dah biasa dengar dah. Orang yang bijaksana itu lebih kenapa? Adalah orang yang banyaknya fikir mati. Aktsaruhum dzikran lil mauti. Orang cerdik pandai, dia selalu fikir mati. Kod mana ustaz? Orang cerdik pandai ni fikir mati. Kerana apa? Hukum akal mengatakan bahawa mati negatif, hidup positif, terang positif, gelap negatif. Itu hukum akal mengatakan perkara tersebut. Jelas? Tapi Nabi SAW sebutkan, orang yang intelijen itu, orang yang genius itu, orang yang cerdik pandai itu, dalam diri dia, dia selalu fikir mati. Dia banyak fikir mati. Nah, saya nak tuan-tuan, kalau nak gurau dengan orang rumah, jangan gurau bab mati. Silap-silap tak makan tengah hari pun nanti kau. Jangan, monyok muka dia tuan-tuan. Monyok muka dia. Saya jumpa satu hadis Nabi SAW dalam kitab Nasaihul Ibad. Nabi SAW bersabda, mafhum dia, ada dua benda anak Adam tak suka bila mana berbicara mengenai perkara. Ada dua benda
anak Adam tak suka bila mana berbicara mengenainya. Pertama, Nabi kata apa? Bila mana berbicara mengenai kematiannya. Memang anak Adam tak suka. Memang tak suka. Padahal tu dah bagi tahu dah yang ni hibah takaful abang ni. Kalau abang mati, abang sediakan 500,000 untuk awak dengan anak-anak. Monyok tak mau dia terima hibah takaful tu Memang tak ada siapa boleh terima pasal kematian. Tak nak orang. Yang kedua Nabi kata apa? Bila mana berbicara mengenai kekurangan pada hartanya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut banyak ganjaran bagi orang yang bersedekah, orang yang berzakat. Sebab apa? Bab ni memang agak liat sikit. Kerana apa? Dari segi sudut pandangan mata, nampak bila mana bersedekah RM10 kita ada, sedekah RM5 akan kurang RM5. Macam tu. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki tersebut. Allahu Rabbi. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang cerdik pandai itu aktsaruhum dzikran lil mauti. Bagaimana tuan-tuan? Kerana orang yang cerdik pandai itu, kenapa Nabi klasifikasikan sebagai orang yang cerdik pandai adalah orang yang banyak fikir mati? Kenapa? Pertama, dia tahu, dia sedar, dia realize perkara ini, iaitu kehidupan dia di atas muka bumi Allah ini adalah sementara sahaja. Bahawa satu masa nanti dia akan melalui satu proses pemindahan daripada alam dunia kepada alam akhirat. Dalilnya, saya datangkan satu hadis Nabi SAW. Hadis ini daripada Khalid bin Umair Al-Adawi radhiyallahu anhu, yang mana yang menakalkan mengenai sabdaan baginda Rasulullah SAW ini adalah daripada seorang sahabat Utbah bin Ghazwan ketika mana dalam khutbah dia. Khutbah tersebut panjang, tapi saya nak ambil dalil sikit yang mana mengatakan bahawa setiap daripada kita itu akan melalui satu proses pemindahan daripada alam dunia kepada alam akhirat. Nabi SAW bersabda, wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Wahai manusia, ketahuilah oleh kalian, satu masa nanti kalian akan melalui satu proses yang mana kalian akan pindah, muntaqiluna minha, kalian akan melalui proses pemindahan daripada alam dunia ila darin la zawala laha, kepada satu daerah, satu negeri, satu tempat la zawala laha, yang tidak ada penghujungnya, iaitu abadan abada, iaitu alam akhirat. Kemudian Nabi SAW sebutkan, fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Ketika mana kalian melalui proses ini, maka siap siagakanlah diri kalian. Fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Pindahkan sekali, bawa sekali. Ketika mana proses pemindahan tersebut, bawa sekali amalan-amalan kebaikan yang telah kalian lakukan. Ini orang cerdik pandai, Nabi kata. Orang cerdik, Nabi kata, adalah orang yang banyak fikir mati. Kerana apa? Dia realize, dia sedar, satu masa nanti dia akan melalui proses ini, yang mana dia akan meninggalkan dunia ini dan dia akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia membuat persiapan sebelum pada mana proses tersebut berlaku. Dalam satu athar daripada kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni saya baca matan je bukan saya nak fokus pada tajuk saya. Jangan cuba-cuba berani Jangan cuba-cuba berani bila mana berlakunya proses pemindahan tersebut, kalian tak buat persiapan mengenai apa yang akan kalian bekalkan bila mana dihantar di alam kubur nanti. Kerana apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebutkan, asar ni nanti saya cerita saya lebih syarah lebih dalam nanti bila mana nanti saya ada kuliah juga pada ketika mana bulan Ramadan. Ni saya nak fokus, saya nak ambil sikit je. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata apa?
ketika mana manusia itu dihantar ke alam perkuburan, dan bila mana dihantar manusia itu dan dia tidak membuat persiapan, ketahuilah bahawa pada ketika itu dia itu seolah-olah merentasi sebuah lautan yang dalam bila safinatin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebutkan, merentasi sebuah lautan dengan tanpa menggunakan bahtera. Mafhum hadis tersebut, pasti dan pasti orang ni gagal. Mana ada orang merentas lautan, tak guna kapal, tak guna wasilah kenderaan atas laut, mustahil. Biarlah juara mana pun renang, campak dekat laut, jauh mana nak pergi. Konklusinya, campak laut, berenang tengah laut, nak rentas lautan tanpa guna safina, tanpa menggunakan bahtera, pasti dan pasti orang ni akan karam mati. Maksudnya apa? Orang yang masuk kubur, tiba saat kematian, dihantar ke kuburan, dia tak buat persiapan, orang ini pasti dan pasti akan gagal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebutkan. Sebab tu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Ketika mana kalian melalui proses tersebut, bawa sekali, pindahkan sekali amalan-amalan kebaikan yang telah kalian lakukan. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, satu masa nanti perkara yang pasti kita akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Saya dan tuan-tuan semasa nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu tuan-tuan, ada datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Gelisah, rasa takut dengan ayat Quran ni. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu takut tuan-tuan. Tak dapat bayang, tak dapat fikir, tak dapat gambarkan bagaimana manusia nak berdiri di hadapan Allah. Takut tuan-tuan. Nanti saya juga cerita kuliah akan datang. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan akan datang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu tuan-tuan, segala amalan-amalan kita ini akan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi suruh, Nabi sebutkan dalam hadis ini, buat persiapan, bawa sekali, pindahkan sekali aset-aset kebaikan, amalan-amalan kalian bila mana masuk dalam alam akhirat. Kerana apa tuan-tuan? Setiap amalan kita itu akan ditimbang dalam mizan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يظلمون. Dalil ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yauma yaqumun nasu wal waznu yawma idzinil haqq. Wahai manusia, satu masa nanti kalian akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian itu akan diletakkan. Amalan-amalan kalian itu akan diletakkan dalam mizan Allah. Sebab tu Allah bagi tahu, wal waznu yauma idzinil haqq. Hari ketika mana amalan kalian itu ditimbangkan di atas mizan Allah adalah perkara benar. Perkara yang hak, cerita yang sahih. Bukan cerita dongeng Bukan cerita dongeng. Kemudian Allah reveal satu prinsip, selagi pada mana kita hidup, pegang betul-betul prinsip ni. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kalian nak berjaya pada proses tersebut, pegang prinsip ni, pegang sifir ni. Iaitu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, barang siapa yang kembali kepada Allah, diangkat amalannya, diletakkan di atas mizan, maka mizan tersebut thaqulat, berat mizan tersebut dengan amalan-amalan kebaikan. Allah kata apa? Faulaika humul muflihun.
orang ni pasti dan pasti akan berjaya. Waman khaffat, di sebaliknya, datang kepada Allah, datang kepada Allah, kemudian ditimbang amalannya, kemudian didapati khaffat. Letak timbangan amalannya di atas mizan Allah, mizan tersebut ringan dengan amalan kebaikan. Orang ni masak. Faulaika alladzina khasiru anfusahum yadhlimun. Orang ni pasti dan pasti akan binasa, akan celaka. Ini pegang sungguh-sungguh. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, saya jumpa kalam ni dalam muqaddimah kitab tersebut. Sebab tu penting baca muqaddimah. Kadang-kadang bukan kerana apa tuan-tuan, dalam muqaddimah sesebuah kitab, mungkin lepas ni kita boleh amal nak baca kitab, jangan terus baca bab. Ambil masa sikit, 5 minit, 10 minit, baca muqaddimah. Itu kalau dalam bahasa kita, kata pengarang, kata-kata pengarang, tu baca tu. Kalau dalam kajian, contohnya dalam kajian akademik, contohnya kita nak baca jurnal kan. Jurnal kan banyak kan. Kalau saya kalau dulu baca jurnal, baca abstrak dulu. Daripada abstrak, secara tak langsung kita dapat mengetahui apakah proses ataupun metodologi kajian sesuatu jurnal tersebut. Ini kalau baca jurnal, tengok tajuk terus baca, bila nak siap kajian? Baca sampai habis, tengok tak kena pula dengan metod kajian dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu penting baca muqaddimah ni. Tuan-tuan, dalam muqaddimah kitab Nasaihul Ibad, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut hujung sekali, ya Allah, cukup bermakna kalam ni. Kalam tersebut, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala datangkan dalam bentuk bahasa Arab, satu doa. Tapi saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, boleh tuan-tuan kalau nak matan dia, tuan-tuan boleh jumpa saya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan, dalam doa kita setiap hari tu, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan, jangan pernah tinggal 3 perkara ni. Dalam doa, setiap hari kita angkat tangan doa dengan Allah, macam-macam kita minta dengan Allah, tapi jangan tinggal 3 perkara ni. Pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan, dalam doa jangan pernah sama sekali tinggal minta dengan Allah, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Ni, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Pentinglah tuan-tuan, penting minta ampun dengan Allah. Nanti saya datangkan hadis yang saya kira boleh synchronizkan kenapa kita kena minta dengan Allah, supaya mana Allah ampunkan dosa kita. Nampak macam biasa nampak dah jadi macam perkara, mungkin dah jadi perkara yang lazim, ya Allah ampunkan dosaku. Lepas ni tuan-tuan, bila sebut perkataan tu, hadirkan dengan jiwa, hadirkan dengan hati, hadirkan dengan tangisan. Bila ada angkat tangan minta, ya Allah ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Penting ni tuan-tuan. Saya datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi pada mana hayat dikandung badan, kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, jangan pernah kita leka, jangan pernah kita lupa untuk sentiasa minta istighfar, minta ampun dengan Allah. Kerana apa? Kerana apa tuan-tuan? Pengampunan Allah itu, platform pengampunan Allah itu sangat luas. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan mengenai kelebihan istighfar, kelebihan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini tuan-tuan, saya terpanggil nak ceritakan kepada kalian satu riwayat daripada Imam Bukhari, iaitu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nak cerita mengenai, nak sama-sama kita hayati bahawa pengampunan Allah ini luas tuan-tuan. Bukan apa?
Kadang-kadang pernah tak kita duduk muhasabah nah? Kita duduk muhasabah. Kita rasa, kita sebut dalam diri kita, ya Allah, aku ni banyak dosa nah. Dulu aku selalu tinggal solat. Dulu aku selalu buat maksiat. Dulu aku lupa dengan Allah. Nah, kadang-kadang kita terdetik dalam hati, Allah ampun tak dosa aku nah. Allah maafkan aku ke tak nah? Nah, pernah tak kita rasa macam tu? Bila mana kita ingat dulu-dulu kita lah. Dulu-dulu kita puasa tinggal, buat maksiat, Masya Allah, tabarakallah. Nah, senang kata nah, dulu kita tak sama dengan sekarang kita. Dengan keimanan yang ada pada kita hari ini, kesedaran yang ada pada kita pada hari ini, tuan-tuan, nah, timbul dalam hati kita rasa kesal, rasa menyesal, rasa takut dengan apa yang telah kita lalui pada dulu-dulu tu. Ini saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna 'abdan asaba dhanban faqala rabbi adhnabtu dhanban faghfir li. Nabi kata apa? Bila seseorang manusia itu dia terlanjur buat dosa, terlanjur buat maksiat. Nah, kadang-kadang kita ni biasalah tuan-tuan nah. Kadang-kadang nah terlaku membuat kesilapan kepada Allah. Senang kata kita buat maksiat dengan Allah. Dalam pada mana kita melakukan, kita terlanjur membuat dosa tersebut, kita realize, kita ingat, Allahu Rabbi, aku buat dosa. Cepat-cepat kita angkat tangan, cepat-cepat kita solat taubat, minta ampun dengan Allah. Dengan kita kata, Rabbi adnabtu dhanban faghfirli, ya Allah, aku buat dosa, ya Allah, faghfirli, ya Allah, ampunkan dosaku. Senang kata nak, kita minta ampun dengan Allah bila mana kita buat dosa. Tuan-tuan tahu tak? Nabi SAW sebutkan, ketika mana hamba Allah ini dah buat dosa dengan Allah, buat maksiat dengan Allah, kemudian dia istighfar dengan Allah, tuan-tuan, Allah sahut seruan. Nabi kata, Allah sahut seruan ini di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi. Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan. Allah tanya kepada jemaah para malaikat, wahai para malaikatku, adakah hambaku ini ketika mana dia istighfar, dia minta ampun dengan aku ketika ini, dia tahu bahawa akulah Allah yang akan ampunkan dosa dia. Nah, kalau tengok dalam uslub hadis ni, nah, Allah bertanya kepada para malaikat bukan makna kata Allah tak tahu nah. Nah, tapi ini adalah satu uslub tasyrifan, memberi kemuliaan kepada manusia dah buat dosa, istighfar dengan Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah. Allah tu maha mengetahui. Nah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala iklankan, isytiharkan di hadapan para malaikat Allah, betapa mulianya, lihat hambaku ini, dia dah buat silap, dia minta ampun dengan aku. Allah bagi tahu kepada semua para malaikat Allah. Allah bangga dengan seorang hamba Allah yang istighfar minta ampun dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan, ghafartu li 'abdi, aku ampunkan dosa hambaku ini. Kemudian Nabi SAW sebutkan, thumma makatha ma sya Allah summa asaba dhanban. Ni dah minta ampun dengan Allah, Allah dah ampunkan dosa dah pun. Biasalah manusia mudah lupa. Bukan Melayu mudah lupa nah, manusia mudah lupa. Nah, Nabi kata apa? Dah buat dosa pertama, buat lagi dosa kedua. Bila dia buat dosa maksiat kedua, dia realize lagi, ya Allah, aku buat dosa lagi. Dia kata dengan apa dengan Allah? Rabbi adznabtu akhar, ya Allah, aku buat dosa untuk kali yang kedua, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Minta ampun lagi dengan Allah. Allah isytihar lagi di hadapan para malaikat Allah, lihat hambaku dah kali kedua buat maksiat dengan aku, tapi tetap lagi minta ampun, istighfar dengan aku. Ghafartu li 'abdi, Allah kata, aku ampunkan dosa hambaku ni. Nabi sebut lagi, thumma makatha ma sya Allah thumma adnaba dhanban faqala rabbi adnabtu akhar. Allahu Rabbi, kali kedua dah settle, buat pula dosa, buat lagi, ulang lagi maksiat tersebut untuk kali yang ketiga, minta ampun lagi dengan Allah. Allah sebut lagi, ghafartu li 'abdi thalathan, aku ampunkan dosa hambaku untuk kali yang ketiga. Nah,
Kemudian Nabi kata apa? Falyamal ma syaa. Begitulah seterusnya. Kali keempat, kali kelima, kali ke-10, kali ke-100, nah, buat dosa dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Allah ampunkan hamba-hambanya. Tuan-tuan, hadis ni bukan saya nak suruh tuan-tuan buat dosa, minta ampun, buat dosa, minta ampun. Tak. Macam saya sebutkan tadi. Saya nak kita sama-sama rasa. Kadang-kadang kita rasa putus harapan dengan kehidupan kita. Saya nak kita sama-sama lihat perkara ni. Tuan-tuan, past is past. Nah, yang dulu biarkan dia pergi. Sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan, selagi pada mana hayat di kandung badan, masih lagi ada ruang, masih ada kesempatan untuk kita perbetulkan keadaan kita bila mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang penting istighfar, minta ampun dengan Allah. Kerana apa tuan-tuan? Allahu Rabbi. Orang yang minta ampun dengan Allah ni, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang penting syaratnya minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu penting minta ampun dengan Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebutkan. Yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah taala bagi tahu, dalam doa jangan pernah lupa minta dengan Allah. Ya Allah, permudahkan penghisapanku dan jangan engkau tanya apa yang terkandung dalam buku amalanku. Ni doa ni. Ya Allah, permudahkan penghisapanku dan jangan engkau tanya apa yang terkandung dalam buku amalanku. Kenapa tuan-tuan? Saya datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tuan-tuan saya jumpa dengan dua riwayat yang berbeza. Satu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, satu lagi riwayat Imam Ahmad, rawahu Ahmad. Dalam Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, saya jumpa hadis ini dalam kitab Tafsir Munir, surah Al-Insyiqaq, ayat yang ke-8. Dalam riwayat Imam Ahmad, saya jumpa hadis ini dalam kitab Muntakhab Hadis. Nah, mantuk yang berbeza, mafhum yang sama. Nah, datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Imam Ahmad, hadis ini Aisyah tanya ketika mana? Ketika mana Nabi SAW lepas solat, Nabi baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahkanlah penghisapanku ya Allah dengan penghisapan yang mudah. Maka Aisyah tanya dengan Nabi SAW, bagaimana yang dierti katakan dengan manusia yang dipermudahkan penghisapan? Nabi kata apa? Manuqishu al-hisab uzziba. Barang siapa yang datang kepada Allah di hari akhirat kelak, diberikan buku amalannya, nah, maka berlaku munaqashah, soal jawab di antara dia dan Allah mengenai buku amalannya. Nabi kata apa? Uzziba. Orang ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi tak guna perkataan uzziba, Nabi menggunakan perkataan halaka. Maksudnya apa? Binasalah orang ni. Nah, kemudian Aisyah tanya, wahai Rasulullah, habis bagaimana yang diertikan dengan manusia yang dipermudahkan penghisapannya, bagaimana ya Rasulullah? Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, Nabi kata apa? Saya sambung sikit lagi nah. Laisa dzalika bil hisab walakin dzalika al, wahai Aisyah, yang dimaksudkan dengan dipermudahkan penghisapannya itu adalah, manusia yang dipermudahkan penghisapannya adalah mereka ini bukan dihisap, tetapi buku amalannya itu menjadi sebuah pembentangan sahaja di hadapan Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kata apa? Wa yanzura fihi fayutajawazu anhu. Allah tengok je buku amalan dia, bentang di hadapan dia. Nah, kemudian di akhir sekali fayutajawazu anhu. Allah isytiharkan, Allah ampunkan dosa-dosa yang terkandung dalam buku amalan tersebut. Makna kata nah, bukan kata manusia yang dipermudahkan penghisapan di dalam buku amalannya dia maksum, tak ada buat dosa, tak. Nah, tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir buku amalannya itu dibentangkan di hadapan Allah, Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Sebab tu penting Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebutkan penting kena minta ampun dengan Allah ni. Penting. Nah, yang kedua tuan-tuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man nuqishu al-hisab yaumal qiyamah uzziba.
Barang siapa yang kembali kepada Allah, diserahkan buku amalannya, kemudian disoal, ditanya mengenai apa yang terkandung dalam buku amalan dia, maka orang ini, Nabi kata apa? Uzziba, orang ini pasti dan pasti akan diazab oleh Allah. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ajarkan kepada kita, dalam doa yang kedua, jangan pernah lupa minta dengan Allah, ya Allah, permudahkan penghisapanku, dan jangan engkau tanya apa yang terkandung dalam buku amalanku. Kerana apa? Orang yang ditanya mengenai buku amalan ini pasti dan pasti halaka, binasalah orang ni. Nah, duk pakai amal lepas ni. Yang ketiga, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan dalam doa, jangan pernah lupa minta dengan Allah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah, dalam pada mana kita angkat tangan minta dengan Allah, ya Allah, mudahkanlah perniagaanku, ya Allah, majukanlah perniagaanku, ya Allah, murahkanlah rezekiku, ya Allah, luaskanlah rezekiku. Mintalah tuan-tuan, minta tuan-tuan. Allah tu maha kaya, mintalah tuan-tuan. Dalam pada mana kita minta kebaikan di dunia, jangan pernah lupa minta kebaikan di akhirat. Contohnya, ya Allah, selamatkan aku daripada titian sirat, ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku di padang mahsyar, ya Allah. Ya Allah, tempatkan aku di syurga firdausmu, ya Allah. Ni penting ni, kebaikan-kebaikan di akhirat. Ni orang cerdik. Ini orang cerdik. Bila mana dia banyak fikir mati, dia tahu dia akan pindah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Iaitu dia akan melalui satu proses daripada alam dunia ini, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata apa? Waqtruhum isti'dad lil mauti. Bila dia realize perkara ini, maka dia akan memperbanyakkan persiapan dia untuk dia berjumpa dengan Allah dengan amalan-amalannya. Dia muhasabah, dia kata apa? Ya Allah, aku lama dah hidup dekat dunia ni, aku rasa macam aku kurang bersedekah, maka dia perbanyakkan sedekah dia. Ya Allah, aku rasa macam aku lama dah hidup dekat dunia ni, Allah, aku kurang baca Quran, maka dia perbanyakkan bacaan Al-Quran dia. Nah, semua perkara ini Nabi kata apa? Dia buat, dia realize, dia sedar bila? Qabla nuzulil mauti, sebelum pada mana datangnya kematian tersebut. Jadi konklusi kuliah saya hari ini, Nabi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya nak katakan tuan-tuan, tahniah saya ucapkan kepada kalian. Kalianlah adalah hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerdik pandai. Nah, dalam pada mana kalian melayari sebuah bahtera kehidupan di atas muka bumi Allah ini, kalian tidak pernah lupa akan kehidupan kalian di akhirat kelak. Mai datang sembahyang subuh. Inilah orang cerdik. Nah, untuk apa tuan-tuan? Amalan inilah nak tunjuk depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dengar kuliah subuh, duduk dalam majlis ilmu, duduk pagi sembahyang subuh tadi, duduk sedekah. Benda-benda inilah kita nak bawa bila mana berjumpa dengan Allah. Ini orang cerdik ini. Ini orang genius. Dalam pada mana dia bina kehidupan dia di atas muka bumi Allah ini, dia tak lupa kehidupan dia di akhirat. Maka orang inilah orang yang cerdik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkongsian saya pada hari ini akan mendatangkan satu pemangkin semangat dalam diri kita untuk terus istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah. Lagi pula kita tinggal berapa hari, seminggu je lagi nak Ramadan. Start from today. Mana yang nak tukar minyak hitam siap-siap hari ni. Mana yang nak tukar tayar, bukan tukar tayar mana hakiki kereta tu, tak. Maksud saya apa? Momentum ibadah tu mula pada hari ni. Mana yang nak betulkan hari ni, supaya mana bila mana masuk je Ramadan, kita dah start jalan dah sebenarnya. Bukan masuk je Ramadan baru nak start enjin. Jangan. Rugi kita. Sebab apa saya kata rugi? Kita minta dengan Allah ni nak masuk Ramadan ni daripada bulan Rajab lagi. Minta dengan Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi bila mana Allah rezekikan kita masuk bulan Ramadan baru nak start enjin, rugi ya. Rugi ya. Kita seolah-olah mensia-siakan doa kita tu. Tuan-tuan, kita letak pengharapan tu pada bulan Rajab lagi, supaya mana Allah panjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Masuk je bulan Ramadan baru kita nak start mana kunci kereta cuba miss call kunci, baru nak cari kunci kereta. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, peringatan ini juga untuk diri saya tuan-tuan. Untuk sama-sama kita pertingkatkan amalan kita insya-Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, apa yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri insya-Allah.
Jika ada rezeki kita berjumpa pada kuliah akan datang insya-Allah. Tutup majlis kita tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.